Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kali ini. Okey, video kali ini cikgu muncul selalu dengan suara je. Kali ini kamu nampak muka cikgu sekali. So hari ini kita tengok soalan nombor 8A. Diagram 8.1 shows some of the medicinal product manufactured by biotechnology. Okey. Kat sini gambar yang dia sertakan adalah dia ada gambar vaksin, dia ada gambar antibiotik, dia ada gambar anti-serum dan juga insulin. Okey, kita tahu bahawa semua produk-produk bioteknologi ini adalah terhasil daripada penggunaan mikroorganism. Jadi soalan yang ditanya adalah explain how microorganism are used in producing the medicinal product shown in diagram 8.1. Jadi apa yang soalan nak? Macam mana kita nak dapatkan markah 10? Dekat sini ada 4 produk Ada 4 produk. Jadi setiap produk kamu perlukan lebih kurang 2.5. Okey, jadi antara banyak-banyak produk tu kamu pilihlah 2 point ataupun 2, 3. Jadi kamu akan dapat markah 10. Okey, sekarang kita tengok soalan. How microorganism. Okey, bagi setiap produk ni, mikroorganism yang terlibat untuk penghasilannya adalah mikroorganism yang berbeza. Kamu tak boleh bagi tahu hanya fungsi. Contohnya kamu bagi tahu apa fungsi vaksin, apa fungsi antibiotik, apa fungsi antibiotik, apa fungsi antiserum, apa fungsi insulin. Tak boleh. Kamu perlu nyatakan bagaimana produk-produk ini dihasilkan daripada mikroorganism. Dan kamu tak boleh just cakap mikroorganism saja. Kamu perlu terangkan secara detail mikroorganism yang mana menghasilkan produk tersebut. Contohnya vaksin. Mikroorganism ni ada banyak. Kita ada fungi, kita ada bakteria, kita ada virus. Jadi which one yang kita gunakan untuk menghasilkan vaksin, for example. Okay, mari kita lihat macam mana nak jawab soalan ni. Okey, mari kita lihat yang pertama untuk vaksin. Vaksin ni sebenarnya awak kena terangkan macam mana dia dihasilkan daripada mikroorganism dan juga seterusnya bagaimana ia berfungsi. Itu sebenarnya yang soalan nak. Okey, yang pertama kita semua dah tahu yang vaksin ni are produced from weakened ataupun dead microorganism ataupun pathogen. Okey. Jadi vaksin ni sebenarnya walaupun dia adalah virus, contohnya virus yang dah mati ataupun pathogen yang dah mati, dekat permukaan pathogen tu masih ada lagi antigen, dan antigen inilah yang kita punya sistem imun akan recognize untuk dia stimulate kita punya immune system. Okey. Jadi immune system ni akan bila kita injekkan vaksin dalam badan seorang tu, okey, jadi kita punya immune system akan stimulate production of antibody kerana dia dapat detect kehadiran antigen tu sebagai foreign substance. Dan yang paling penting dia boleh record ataupun memorize that antigen. So nanti the next time the real virus enter your body, so our body have prepared and it will produce a lot of antibody to destroy the pathogen. Okay, terangkan mikroorganism mana yang terlibat dan bagaimana ia terhasil daripada mikroorganism dan fungsinya. Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua kita lihat antibiotik pula. Antibiotik ni sebenarnya dihasilkan daripada apa? Kamu kena terangkan. Kena terangkan dia dihasilkan daripada mikroorganism yang mana mikroorganism sama ada dihasilkan daripada bakteria ataupun dihasilkan daripada fungus. Kalau ia dihasilkan daripada fungus, namanya mostly kita kenali sebagai penicillin. Manakala kalau ia dihasilkan daripada bakteria, jadi dia dikenali sebagai streptomycin. Yang ini kamu dah belajar semasa IGCSE tahun lepas. Okay? Jadi jawapan kamu hendaklah menyebut bahawa antibiotik are produced from what? From either fungus ataupun bakteria. Okay, dia adalah jenis chemical yang dihasilkan daripada fungus dan bakteria. Dan bagaimana dia membunuh bakteria ialah dengan cara dia bind permanently dekat cell wall. Dia destroy the cell wall of bacteria. Itu yang penting. Okay, itu untuk antibiotik.
Seterusnya, yang ketiga adalah antiserum. Antiserum ni apa sebenarnya? Antiserum ni sebenarnya adalah antibody yang kita inject ke dalam badan. Tapi soalan bagaimana antiserum ni dihasilkan? Okey, kalau kamu tertinggal tu kamu akan hilang markah. Okey, sebenarnya antiserum dihasilkan dengan cara kita inject animal, contohnya kuda lah kan. Kita inject animal ni dengan spesifik patogen. Jadi kita nak hasilkan antibody untuk serangan daripada bakteria mana, daripada virus mana. That virus ataupun that bakteria kita inject ke dalam animal. Lepas tu animal pun ada dia punya body defense. Jadi animal ni dia punya white blood cell ataupun dia punya lymphocyte akan hasilkan antibody. Jadi antibody dihasilkan oleh animal. Lepas animal tu dah hasilkan antibody untuk melawan patogen tersebut, kita extract, kita ambil antibody daripada blood plasma dia tadi. Okey, selepas kita ambil, jadi antibody itulah yang digunakan oleh manusia. Okey. Kita kenali sebagai anti-venom ataupun anti-toksin. Anti-venom kalau kamu kena sengat dengan binatang berbisa. Anti-toksin kalau kamu terkena dengan toksin yang berbahaya. Okey. Jadi kita dah belajar juga antiserum ni digunakan supaya kita mencapai artificial passive immunity. Okey. Ingat macam mana dihasilkan dan apa tujuan dia. Okey. Dan yang terakhir adalah insulin. Insulin ni dihasilkan oleh siapa? Insulin ni sebenarnya dihasilkan oleh mikroorganism yang kita kenali sebagai bakteria. Okey, daripada proses apa? Macam mana bakteria boleh menghasilkan insulin yang manusia perlukan untuk menukarkan akses glukos kepada glycogen? Dengan cara kita gunakan bioteknologi ataupun genetic engineering. Ni kita dah belajar, ingat masa IGCSE kita dah belajar dengan detail perkara ni Tapi dekat sini sebab markah yang diperlukan hanya 2.5 atau 3 saja, kamu hanya perlukan 3 point Okey, yang pertama ialah sebenarnya DNA untuk penghasilan insulin ni tadi diambil daripada manusia dan kita masukkan DNA itu ke dalam bakteria. Okey, macam mana dia masukkan? Dengan cara dia potong menggunakan restriction enzyme ataupun enzim saja sudah mencukupi, dan DNA ini nanti dimasukkan ke dalam bakteria ataupun Escherichia coli, dan akhirnya bakteria tu dia baca maklumat daripada DNA manusia tadi dan dia hasilkan insulin. Okey, dan insulin tu kita akan ekstrak dan digunakan dalam bidang perubatan. Okey, itu saja cara untuk menjawab soalan ni tadi. Okey, maka terjawablah soalan 10 markah. Mudah saja kan? Ada 4, jadi kamu hanya perlu 2 atau 3 point untuk satu ubat yang digunakan. Vaksin, antibiotik, antiserum, insulin, semuanya terhasil daripada penggunaan mikroorganism dan bagaimana dihasilkan dan apa kegunaannya. Sekian, terima kasih. Kita akan pergi kepada soalan seterusnya.